kita yang kena COVID dan sebagainya, so kita terpaksa ni lah. Okay, memang kita terpaksa record dan memang saya akan record pun. Oh, transcript ni kena off kan. Stop transcription. Okay, hide transcript. Okay, so kita tengok kita punya ni slideshow from beginning. Computer sound. Okay guys, ada nampak situ? Slide Nampak. Okay, dia ada gambar dua bunny tu situ kan, dengan dia punya ada macam box warna grid dah, bentuk wireframe warna merah. Okay, so kita akan masuk topik pertama kita lah. Yang ni lah kita hopefully kita akan you guys boleh interact lah bila masa Okay. Okay, so dalam dunia kriptografi ni saya mulakan dunia kriptografi ni kita ada 3 perkara lah yang penting Okay. 3 perkara penting ni untuk membolehkan kita nak orang kata apa, membina ataupun memastikan kita punya CGI tu dapat dimanipulasikan lah, digunakan contoh dalam untuk filem ke, animation ke, game ke dan sebagainya kan. Okay, so dia kena ada hardware, software dan juga application. Hardware of course lah, nak render benda yang kena compute kan, so kita perlukan hardware. Kan kalau software pula, software yang kita buat pula, okay, term dia software pula, okay, ada lebih kepada benda yang kita nak gunakan untuk develop benda tu. Contohnya kita nak gunakan Maya di sini, Maya kita gunakan untuk modeling dan juga rendering. Okay, so and then the application tu, application tu bila kita dah buat the product tu lah, dia punya game ke, dia punya filem ke kan. So itulah apa orang kata apa, komponen CGI lah yang paling penting. Okay, kriptografik yang dalam kita nak membina, mana yang terlibat dan juga involve dalam pemikiran dunia kriptografik ni. Okay. Dan bila kita sebut in term of kriptografik ni, kita bermaksud kita nak manipulate image sebenarnya. Manipulate image, generate image. Dia sebenarnya image je benda tu. 2D ke, 3D ke. Kalau 1D tak ada. 1D tu titik. Titik je lah, single titik je. Kalau 2D tu once kita dah lukis line, dah jadi 2D. Okay. Dah ada satu, orang kata apa, ada X dengan Y, line. Okay, kalau titik tu, kalau satu titik je, tapi titik yang sangat tajam lah, which is the singular kan, so it's 1D lah. Tapi dia wujud dalam bentuk titik tu. Kalau dah point tu ni lah. Sebab tu kalau titik ni orang panggil vertex. Vertex lah, orang panggil vertex atau point, sama lah. Dalam dunia kriptografi ni orang panggil dia sebagai vertex. Okay. So bila kita dah jadi line, jadi 2D, combination of 3 lines, minimum 3 lines lah kan. Kalau 2 line tak jadi, orang kata apa, bukan 3D lah, 2D yang ada surface ataupun boleh jadi 3D. Sebab kalau kita buat gunakan 3 lines pun, tapi kalau kita tak ada paksi pada paksi Z, so hanya ada X dengan Y, is still 2D lah, tapi 2D with a surface, ada permukaan. Kalau 2D yang hanya ada 2 line, itu still line lah, jadi line saja, line yang bercantum lah. Tapi kalau kita berjaya mencantumkan 3 line, sebab tu minimum 2D objek yang ada surface ada triangle lah. Okay, bukannya orang kata apa rectangle dan sebagainya. So paling minimum objek yang kita boleh buat, orang kata apa, yang ada surface 2D yang 2D lah, 2D triangle lah, segitiga 2D kalau kita ada paksi Z, dia tu dah jadi satu, jadi 3D lah, dia ada paksi X, Y, Z. Kita dah mungkin dia punya segitiga tu condong sikit dan sebagainya lah. Okay, itu in term of orang kata polygon lah. Kita boleh panggil benda macam-macam, objek ke polygon, it's still the same thing. Cuma dia orang bagi nama tu bagi nampak saintifik lah. Macam nama binatang lah, binatang pun ada nama saintifik dia kan. Kalau kuda tu ada keluarga kuda. Ada siapa yang belajar bidang term of kajian botani ke, kajian haiwan ke, dia ada nama saintifik. Ni of course lah ada nama saintifik dia, vertex lah,
polygon lah kan. It's still the same thing sebenarnya. Okay, so it's polygon ataupun is object, 2D object atau 3D object. Okay, kadang-kadang orang panggil polygon. Okay, di situ kita akan generate image. Itu pun image lah. Okay, bila image ni orang kata apa, sama ada 2D ke 3D dah jadi satu combination of multiple image. Contohnya kita nak buat satu bangunan yang ada ke 3D bangunan, 3D buildings. So dah ada multiple lah dia punya texture dia dan sebagainya kan. So it's made of pixel sebab kat screen kita ni semuanya pixel, dia tak ada benda lain lah, it's pixel. Okay, pixel ni setajam mana it depend lah. Kalau you guys ada 4K punya resolution, it's 4K lah. Sekarang 8K kan, dah 8K. Tapi kalau katakan untuk the current time, even 4K ni pun dah quite nice kan. Kita nak pergi ke 8K ni maybe untuk yang screen yang sangat besar, mungkin dia nak letakkan, contoh kita tengok kat Dewan Convo tu, kita boleh tukar kepada something yang very high definition lah, supaya orang jauh tengok pun tak pecah. Sebab kalau kita kalau kita guna 4K pun, tapi dia punya TV dia besar, mungkin sebesar mungkin sekitar 3 meter dan 3 meter, 4K pun mungkin akan pecah. So dia akan panggil buat 8K ke 16K kan. Kadang-kadang custom made, benda ni custom made lah, even for the yang Dewan Chancellor tu pun kan, yang dekat tengah konvo sekarang ni, kan konvo kan, ada kawan-kawan US tengah konvo. Konvo petang ni ke pagi ni? Tak ingat saya. Pagi ni petang ni kan, di Proma kan, tak silap saya. So you guys tengok TV sebenarnya pakai projector. Projector tu tak berkesan sangat, tak tajam, tak sharp. So dah make it TV yang custom untuk buat. Okay, itu is made of pixel. Okay, pixel ni banyak boleh kita manipulate dia untuk bagi dia jadi grafik dia lagi sangat tajam, ataupun orang kata apa, ada dia punya illumination lah, dia punya lighting dia, berbagai method lah untuk nak improve grafik ni. Okay, so ni contoh lah, kalau kita nak gambar tu boleh kita zoom. That's why kalau TV tu kalau kecil kadang-kadang nampak, kalau kat rumah kita mungkin sebab tu kalau kita pakai yang sekadar mungkin bawah 2K, 4K lah, mungkin just 1080p je, mungkin dah cukup. Nak pakai 4K pun boleh, tak kisah kan. Cuma orang kata apa, kadang-kadang beza tu tak nampak sangat. Tapi kalau nak ada 4K pun sekarang dah murah kan. Tapi kalau bila benda tu contoh macam cakap lah, papa ke tempat yang sangat jauh ataupun orang belakang nak tengok, TV tu nak kena besar. So bila besar dia kadang-kadang boleh pecah. So dia better upgrade lah kan. So the basic graphic system ni graphic system yang mana kita melibatkan software, hardware dan juga application dan sebagainya. So of course lah, kita first kali input kita nak form the graphic tu, kita kena ada input lah, kita kena bagi input kat komputer. Komputer tak tahu macam mana nak buat grafik tu, kita bagilah input. Okay, input tu contoh kita pakai keyboard dan juga mouse untuk kita buat satu 3D object, 2D object, tak kisah pakai Maya ke pakai apa sebagainya. Okay, kemudian dia buat dia, of course kita proses dekat CPU ataupun graphic processor. Dia guna memori ni. That's why kalau you guys develop the object yang sangat very high definition, banyak melibatkan dia punya polygon dia dan sebagainya. So graphic card you guys lah ataupun CPU you guys yang guna tu, dia akan proses semua tu. Okay, and then dia paparkan dekat screen. Okay, nak kat untuk real time. So that's why in term of kekasan tu, grafik hardware grafik tu sangat penting lah. Okay, terutama sekarang kalau siapa yang nak hasilkan game yang AAA, game yang mementingkan kualiti grafik kan. So penting lah komputer dia kena ada capability yang untuk buat benda tu. Even kita nak rendering animation yang orang kata apa, yang game-game yang orang kata apa, yang gunakan grafik yang tinggi ni pun makan masa. Jadi kan. Okay. So siapa tu? Dapat dengar tak suara saya? Dapat Dapat Okay. Dapat tu tadi Dapat sir. dapat bagus. Tegur saya jangan kukut tiba suara saya hilang ke kan. Okay. So kita pergi ke ini sejarah lah sikit. Sejarah ni saya kena letakkan juga sejarah. Okay, so you guys keep in mind lah, just tengok lah few history bab grafik ni, you guys pun boleh cari sendiri dan sebagainya. Okay, so komputer grafik history ni kita akan tengok orang kata apa, ini salah satu komputer yang dihasilkan pada tahun 1990. Orang kata apa, daripada HP dihasilkan satu komputer yang support color. So ni kata ni just pakai MS-DOS kan, so tak ada color. So even komputer yang tak ada, yang pakai Windows 1.0 ke 3.1 yang start dah boleh ada dia punya GUI dia kan. Okay, so the HP 9845C ni, so the first desktop lah komputer. Okay, dia ada color screen dan juga light pen so dia ada light pen tu, so guna kat mana dia boleh letak macam lebih kurang macam touch screen lah kot sebagainya. Okay, so dia gunakan juga ni benda ni untuk nak create sebuah orang kata sebuah grafik
dia mention pada tahun 1983 tu menggunakan komputer ni lah untuk buat satu movie war games tajuk dia. Okay, dia carilah war games tu. Lama lah nama benda ni. Kalau tak lama pun, tapi even walaupun dah lama, still orang kata apa, still new lah sebab sekitar 1980 tu you guys punya parent you guys pun dah still dalam mungkin belas-belas ke ataupun orang kata apa, ada yang baru lahir macam saya time tu baru lahir lah, tak lahir lagi, saya 85 baru lahir. Okay, so memang time mana dalam 30 years, baru 30 to 40 years dunia grafik ni. Okay, tapi kalau kita back to the story lagi, macam maksudnya in term of display grafik ni, ni pada tahun 1950. Okay, sebenarnya teknologi CRT semua ni mostly daripada tentera semua, and then dia release to public. Macam internet pun sama daripada tentera kan. Okay, so dia macam dia connecting lah pakai wire dulu dan sebagainya kan, before dia become wireless lah kan. Okay, so diorang guna CRT ni untuk identify target, so gunakan untuk tengok dekat diorang punya orang kata apa, dalam dia punya aircraft, dia punya airplane kan, tengok kan CRT sebagainya kan. So 1950 hingga 1980 digunakan CRT. Kalau juga perasan komputer kita zaman dulu macam ni lah kan, CRT monitor ni. Sekarang ni dah sama ada dah tak gunakan tau, ataupun masih ada yang ada lagi yang masih tersimpan kan. Dulu saya simpan, sekarang dah tak ada dah monitor ni sebab berat sangat kan. Okay. So kalau kita kasi CRT ni, dia tengok diagram sikit, orang kata apa, cathode ray tube ni. So digunakan macam satu acceleration elektron. So elektron ni dia akan elektron dipanaskan, kemudian dipancarkan ke skrin. So kadang-kadang, that's why kadang-kadang dia ada benda yang rosak tu dekat bahagian dia punya, sama ada dekat dia punya pemancar tu, dekat dia punya heater tu rosak ke, dekat cathode tu rosak kan. So memang mostly memang, tapi dia tahan agak lama lah sebelum dia rosak. Kalau dia rosak pun even dia hilang color dan sebagainya. Okay, so itu yang adalah kelebihan kekurangan CRT ni. CRT ni mostly dia tahan lama sikit berbanding for yang sekarang. Kita kalau sekarang ni LED tu kan, tapi LED ni yang bagusnya very cheap lah, maksudnya kita boleh gunakan teknologi LED screen tu untuk hasilkan TV yang high definition tu agak-agak murah lah berbanding zaman dulu kan. Okay, tapi bila kita dah gunakan TV ataupun LED TV atau smart TV yang lagi screen yang lebih besar, of course lah akan tambah lah kosnya. Tapi makin lama makin murah lah sebab teknologi tu makin lama makin dah dapat digunakan oleh semua orang kan. Okay. So dekat bahagian cathode ni lah sebenarnya. Cathode ni dia punya heat element ni untuk dia panas, kemudian dia pancarkan ke ada laluannya ni. Okay. So dia akan bila panas kat situ, okay, dia macam ada positif dengan negatif lah ion tu. So dia akan bergerak tu dia akan deflect. Ada deflection dekat sini. Okay. Kemudian deflection dia akan pancarkan kat skrin, satu titik, banyak titik. Ini fluorescent screen lah. Okay. So itulah yang berlaku. Okay. And then pada time masa tu juga sekitar 1950 hingga 1960 ada strip chart ni. Strip chart ni gunakan untuk lebih kurang macam plotters dia. Okay. So dia macam plotters. Dia untuk ni time ni untuk rekodkan macam orang kata apa, dari segi graf ataupun patient punya graf untuk medical ke dan sebagainya. Nampak tu ada tanda macam ada naik-naik ni kan. Okay. Ada naik-naik yang kat pen sikit, ada naik-naik ni kan. So ada macam ni dia memang digunakan lah time tu. Okay, dia sama dengan satu lagi plotter. Cuma ni plotter moden lah. Plotter ni masih digunakan sampai sekarang untuk buat lakaran, tapi komputer lah yang membuatkannya. So plotter ni memang dari zaman dulu lagi dibuat. Okay, memang dah ada. So ada plotter moden. Sekarang plotter sekarang pun ada lah. Sama lah macam mesin printer lah juga lebih kurang. Okay. Okay, pada sekitar 1960 hingga 1970, ni the first one ni pada 1972. So ada made by Pixar co-founder Cat Mule and Fred Parker in 1972. Okay. So dia orang buat the first one 3D punya rendering dah ni, tapi taklah 3D sangat, dia wireframe lah kan. Okay. Tapi nampak kualiti dia still time tu memang sangat merangsangkan lah. Dan saya rasa dia muncul dalam filem lah. Ni kita filem ni. Okay. Dia muncul. Dan saya rasa dari satu filem tu dia pancarkan, dia tengok kat skrin ada gambar tangan. Okay. You guys boleh tengok kat situ lah. Okay. And then the first one ni, okay, the first one ni, Ivan Sutherland ni adalah one of the, orang kata apa, bapa kepada komputer grafik lah sebenarnya. So dia dah develop satu dengan sketchpad. Okay. So the system ni adalah forerunner for all modern graphic system. Sebenarnya yang paling asal, yang paling orang kata apa,
orang kata apa, berkembangnya kriptografi ni berasal daripada dia ni lah. Dia ni dia sebagai bapa kriptografi Ivan Sutherland. Ni dia lah, Ivan Sutherland ni dia apa? Sutherland ni dia yang buat satu device lah untuk yang kita boleh gunakan satu pen. Kemudian kita orang kata apa, buat ada display system, input pen tu input, kemudian kita buat lakaran di komputer tu lah. Okey. Dia sekarang masih hidup lagi. Ni umur dia 84 pada tahun 2022. Bayangkan yang pencipta bukan dah pencipta, bapak lah, panggil bapak kriptografi kan. Masih ada lagi dia. Dia dah membuat benda ni semua. So dia untuk PhD thesis dia nampak tu, dia gunakan light pen dia tu, nampak untuk lukis kan. Pada tahun tu, bayangkan time tu sangat canggih lah. Tapi of course lah, tak tahulah di Malaysia wujud ke tak benda ni time tu kan. Kita pun sekitar time tu mungkin kita teknologi ni masih hanya di MIT. Sebab that's why dekat MIT ni orang kata apa, terkenal lah dengan research yang baru dan juga yang hebat lah. Di MIT juga sekarang ni, kalau you guys perasan, kalau you guys familiar with the game engine, MIT ada game engine nama Godot. Okay? Godot, G-O-D-O-T. Godot lah. Okay? So dia antara saingan lah yang kepada Unreal Game Engine dan Unity Game Engine. Ini berkaitan dengan game lah, game engine lah. Okay? So MIT ni memang banyak lah, orang kata apa, rekaan-rekaan yang berteknologi kat situ. Tapi bukan nak berkaitan dengan MIT saja. Of course ada banyak lagi tempat yang menghasilkan something yang orang kata apa, berteknologi tinggi digunakan oleh masyarakat dalam bidang ni lah, grafik ni lah kan. Okay. So Sutherland also create many of the now common algorithm for cryptography. So banyak sebab dia yang orang kata antara awal perintis kan dalam dunia kriptografi. So banyaklah algorithm yang dalam kriptografi. Okay, jadi reka. Sebab bila once dah reka satu benda tu, of course pelbagai kemungkinan boleh berlaku kan. Sebab the first one to create something yang kita boleh interact kan. Recognize the potential of man-machine interaction. Okay, macam kita guna pen tu kan, nampak kan. Okay. So display processor, kita tengok display processor pula. Firstly kita ada host kat situ. Host kat situ kena ada display list. Display processor akan proses dan akan paparkan ke CRT. Dan ini adalah lebih kepada how the process work lah. Mana bila kita dapat input tu, kita akan paparkan dekat screen tu, of course dia akan proses dulu. Okay. So rather than have the host computer try to refresh display use of the special purpose computer called display processor, so dia akan store dalam display list. So di mana dia interact kat situ lah, dia akan proses dan dengan send ke CRT. Okay, the next one adalah direct view storage tube. Okay, ni di create oleh Tektronix. This is company sebuah company. Okay, so dia not require constant refresh. So dia time tu dia tak buat, dia macam nak CRT level lah, tapi dah lebih advanced sikit. So and then yang paling penting dia time tu dia buat penggunaan dia dah lebih kepada untuk CAD community lah. So maksudnya untuk nak sama macam yang sketchpad yang dihasilkan oleh Sutherland tu lah, tapi digunakan mostly untuk nak plotkan dan plotkan displaykan hasil kerja tu. Okay. Tapi next yang paling penting sekarang ni adalah pada tahun 1970 hingga 1980 ni, 70 hingga 80 ni, the rise of the raster graphic and juga vector graphic. Time ni baru munculnya raster dan juga vector graphic. Sebab bila dah ada ni, kita dah boleh menghasilkan satu image, okay, dan juga kita boleh digitalkan image tu. Kan ni kalau kita guna analog kan, kita guna kamera kita kena cuci kan. Tu lain lah. Right now dia dah boleh jadi some sort like digital. Kita boleh digitalizekan kita punya hasil kerja, okay. So di sini kita tengoklah beza, of course you guys tahu pun beza vector dan juga raster kan. So kalau vector ni, kalau you guys zoom in zoom out pun dia akan kekal maintain dia punya ni, sebab dia based on the calculation kan. Tapi kalau raster graphic ni, okay, kita create by scanning the photo tu, selalunya kita gambar and then dia akan according to the pixel tu lah. Kalau setkan very high definition, dia akan tajam dan sharp lah pada certain pixel. Tapi kalau kita dah zoom out kan, makin besarkan dia, so kita akan nampak dia macam pixelated punya, macam dia bergerigi macam ni lah. Okay. Tapi compare to vector ni mostly objek yang kita reka lah kan, image yang kita reka ataupun satu objek 2D ke atau 3D yang kita reka, di mana dia boleh
bergerak according to, selalu kalau kita vector ni mostly Illustrator lah kan. Kalau raster ni kita bergerak, kita gunakan Photoshop untuk kita orang kata apa, customize ataupun lakukan editing dah kan. Okay. And then the rise of the workstation and gaming PC. Okay. So pada zaman sekitar mungkin 80 90 ramai yang guna workstation ni untuk buat graphics. Tapi right now gaming PC pun dah boleh digunakan untuk kita develop orang kata apa, game punya application ke ataupun movie ataupun buat pelbagai benda yang berkaitan dengan grafik lah. So itulah dulunya, kalau ikutkan bezanya dulu ada workstation and juga PC. Right now even for workstation and PC pun dah tak jauh beza. Okay, so even for PC pun kita boleh optimizekan dia gunakan, contohnya macam in graphic card lah. Kita ada dulu, bahkan sekarang ada Quadro, Nvidia Quadro, dan right now kita ada RTX kan. So even for the RTX pun dah boleh, capability dia boleh buat high end graphic dan juga boleh buat game ke ataupun grafik sistem grafik punya CGI, okay, menggunakan komputer PC je. Okay, dah tak kata in term of istilah workstation dan juga PC ni dah semakin lama semakin disetarakan. Okay. Sebabnya okay, ini macam di-mention di sini, although we no longer make the decision between workstation and PC, historically they evolve from the different roots. Okay, sebabnya workstation ni asal usulnya untuk server, okay, dan sebagainya kan. Tapi kalau PC pula, dia just untuk make it a simple one. So PC ni lebih kepada orang kata apa, effort untuk orang biasa guna macam kita zaman dulu lah. Kalau siapa ada komputer zaman 90-an kan. Windows tentu ada Windows for workstation, ada juga ada Windows for yang user biasa. Maybe you guys boleh tanya parent you guys lah kan. Sebab kalau tanya parent you guys yang ada komputer time tu. Sebab zaman dulu memang workstation ni memang dia high end. Dia untuk buat benda-benda kerja yang berat, server dan sebagainya kan. PC ni memang very orang kata apa, sangat orang kata apa, simple je. Okay, untuk belajar internet, buat ni semua dia buat apa, simple, pakai paint juga dan sebagainya. Tapi zaman sekarang, even kita dah main game pun dah memang orang kata apa, perlukan yang RTX lah dan sebagainya. So memang dah lama dah tak buat dah beza antara workstation dan PC. PC biasa pun dah jadi ni. So kita tak kata hanya nak pasang workstation ke, nak pasang PC ke, tak ada. Kita just pasang komputer je lah. Just pakai the same orang kata apa, term je lah kan. So nak buat server ke apa, kita pakai ada server rack, ada rack kan, few rack of servers kan. Jadi kita panggil server lah. Okay. Tapi kita dah tak bezakan sangat dah, okay, benda tu. Mana sebab kita dah boleh upgrade and modify the komputer tu accordingly to our punya specification lah. Sebab ada je komputer yang sampai 64GB RAM kan, 64GB RAM, and then bahkan RAM sekarang bagi yang contoh siapa yang PC yang PC enthusiasm yang jenis selalu upgrade PC ataupun yang memang ada high end PC, terutama macam saya kan, mostly kalau 16GB, 32GB tu is very standard lah. Okay, yang buat design. Bahkan Apple baru ni keluarkan yang baru kan, dia punya yang pakai apa, Apple M1 punya chipset kan, yang dia gabungkan dua chipset tu kan. So itu ditarget bukannya sekadar untuk industri, untuk user biasa beli. Tapi of course lah, saya cuba settingkan dia punya setting tu, dia punya untuk komputer spec tu dapat dekat dalam 30k satu komputer dia. So very expensive. Tapi okay lah, benda tu mana boleh digunakan untuk orang biasa, terutama designer, dia nak buat orang kata apa, simulation of home design ke kan, architecture kan. So diorang boleh beli komputer tu dan juga guna. So terutama itu target for the Apple punya ni lah. So diorang boleh beli dan guna. Okay. Tapi sebenarnya tak semestinya kita perlu beli sampai 30k. Mungkin dalam 5k to 10k kita boleh customize kita punya PC and then just pentingkan kat bahagian RAM tu ataupun grafik tu untuk kita buat kita punya PC kita tu dah kuat strong untuk nak kita develop our design. Sebab bila kita guna, even kita buat lakaran kat Photoshop ke Illustrator pun kita just mungkin memerlukan tahap yang tertentu je, tak perlu kita upgrade sampai tahap yang tinggi lah. Okay. Okay, ini yang kita bila dibezakan lah pada zaman dibezakan workstation dan juga PC desktop kan. Okay, so macam saya cakap tadi, dia kata a special computer design for technical and scientific application. Desktop pula personal computer.
Bezanya ada satu guna high end, satu low end kan, higher spec and lower spec, expensive and less expensive. Tapi benda ni sangat subjektif sekarang sebabnya kita even yang desktop pun dah ada capacity yang power daripada workstation. So it's not longer orang kata apa, kita put the difference between these two lah. Okay, it depend on the user lah tu lah, dia nak upgrade dia macam mana kan. Okay, but kita tak nak bezakan what the definition of higher spec, what is definition of lower spec. Okay, kita mungkin boleh bezakan antara dua PC lah kot. So mungkin PC yang untuk gunakan server, dia just tambah kat bahagian RAM je, dia tak perlu tambahkan RAM dan juga storage. Okay, dia pakai SSD, multiple SSD, multiple RAM untuk nak simpan server, data server. So data je simpan dalam tu, dia tak perlu nak proses something like that. Tapi untuk desktop, mungkin dia customize in term of graphic dia, storage dia maybe just tak perlu banyak, okay, and then RAM sikit. So dia just everything untuk nak buat game lah. Dia memang selalu ikutkannya memang very specific lah. Both for yang tadi pun specific untuk simpan data, and desktop ni for gaming. It's very specific in term of what they want to do, buat video komputer lah. Okay. Okay, pada tahun 1980 hingga 1990, okay, ni apa perkembangan grafik dalam zaman 1980 hingga 1990. Okay, ada 3 benda yang dikenalkan dalam time ni. Batu ni sangat penting pengenalan ni. Environment mapping, okay, ataupun reflection mapping, bump mapping dan smooth shading. Apa 3 ni penting? Okay, kalau dalam dunia grafik ni, kalau kita buat satu objek 3D, okay, kita buat 3D bulat dan buat bulat, okay. And then mungkin bola tu apa, orang kata apa, ada macam some sort like boleh reflect dan sebagainya. Okay, kalau kita tak warna biru, ni akan jadi warna biru solid je, warna biru solid, sangat solid. Sebab kita tak ada letak algorithm yang untuk kita tengok sifat dia pada dunia nyata. Macam contoh kita buat satu bola bowling kan dia satu dia shining kan. So kemudian kita bawa kalau bola bowling tu wujud pada vacuum, maksudnya kita buat kat angkasa lepas lah, dia kan memang solid warna kan. Tapi bila kita ada letakkan di satu environment, contoh kita buat satu rekaan, ini zaman tahun 80 90 difikirlah. Kita nak bawa bola bowling tu ke dalam satu tempat, kita reka satu 3D environment, bowling center, ada lighting dia, okay. So kita buat bola tu, of course dia akan ada reflection, of course dia akan ada some sort like macam lokasi tu, okay. So that's why contoh environment mapping ni, kita akan ada reflection of the surrounding tu. Itu nama environment mapping. Dia akan mapkan apa yang terreflect dekat luar tu, dekat bola bowling tu bila kita pegang lah. Okay, bump mapping pula, kadang-kadang bola bowling tu kadang-kadang ada macam lekuk-lekuk tu kan. So kita nak visualizekan dia punya lekuk-lekuk tu dekat shadow. Bila kita shadow keluar, so dia nak visualizekan shadow tu. So dia dah ada calculation dia. Semua ni melibatkan algorithm dia. Algorithm ada calculation dia, mathematics dia. Ada punya angle dan sebagainya kan. Smooth shading ni of course, kalau you guys buat sphere ni sebenarnya dia akan, okay, macam saya cakap tadi, anything polygon ni dia segitiga. Segitiga yang dicantumkan sebanyak mungkin untuk membentuk sphere. Contohnya kita buat sphere. Segitiga yang bentuk sphere. Walaupun kadang-kadang tengok ni macam buat daripada rectangle lah, ataupun square je kan, ataupun segi empat je kan. Segi empat je macam tu. Bukan segi empat tu pun diwujudkan daripada segitiga. Okay, dua segitiga cantum dapat segi empat. Okay, okay. So segitiga cantum dapat segi empat. So kadang-kadang dia nampak macam kita sebab memang the default one is segitiga lah. So dia buat jadi segi empat. Okay, boleh je guna tu sebab dalam OpenGL, Mujur OpenGL dia buat satu yang khas. You guys combine between four triangle, 4 points, okay, 4 titik, 4 vertex, vertices lah panggil 4 vertices. Dia akan jadi segi 4 lah. So memang dia boleh buat. Tapi bila dia buat itu, dia cantumkan, so akan ada lekuk. So smooth shading ni tujuan dia, algorithm dia akan dia smoothkan bahagian tu. Itu tujuan dia. So tiga-tiga ni diperlukan. Memang untuk kita nampakkan realistik, kita perlukan tiga-tiga benda ni. Okay, benda ni kita akan tengok lagi dalam next few chapters lah. Okay, kemudian the next one, sebelum lahirnya OpenGL, nama dia mungkin nampak kontroversi sikit, tapi asal dia punya nama dia Programmable Hierarchical Interactive Graphic System. Okay, panggil PIX lah kan. Okay, so it is standard pada sekitar 1980 hinggalah awal 1990. Okay,
sebelum OpenGL tu keluar. Okay. So dia buat ini standard dia. Kemudian bila OpenGL keluar dia dah tak pasti ada kita dia dah tak ada dah lah. Okay. Even OpenGL sekarang pun dah ada banyak, ada DirectX punya graphic library dan lain-lain lah. Okay. Ini antara awal-awal lah graphic system dia. Okay. Pada tahun 1990 hingga 2000, macam baru lagi. You guys pun sekitar tahun 2000 kan lahir kan. Okay. So awal 1999 mungkin maybe 99 ke 2000 kan. 2000 ke atas, 2001 lah. Mungkin lah. Okay. So OpenGL ni waktu tu baru lahir. Sekitar awal 1990 dia baru lahir. Ada lagi capability of hardware capabilities. Hardware capabilities ni yang paling penting. Ini adalah pada graphic card tu. Maksudnya dia seiring tau. Bila sebut berkaitan dengan graphic library dan juga hardware capabilities, dia kena penting dulu ni kena seiring. So kalau selalunya hardware yang keluar dulu, baru graphic library tengok hardware ni boleh proses something yang high end. So dia akan keluar with the algorithm lah, teknik lah kan sebagainya. So dia perkenalkan lah ada texture mapping, blending, accumulation extensive apa. So benda tu dimesh kan untuk kita orang kata apa, jadikan nampak biar realistik lah. Okay. Ini Toy Story ni the first orang kata apa 3D full length lah, maknanya filem yang secara sepenuhnya yang dibuat menggunakan 3D. Kan? So pakai CGI lah. 1995 baru lagi. So which is kalau before you guys lahir ni dalam 5-6 tahun sebelum you guys lahir keluar benda ni. So you guys ni kita ni antara maknanya kita dah, dan bahkan you guys boleh tengok Toy Story first ni antara awal-awal. So maksudnya bidang grafik kita ni CGI ni baru matang sekitar dalam 25 tahun. 1995 sampai tahun 2022 27 tahun 27 tahun. Okay, baru 27 tahun. So it's quite young lagi lah grafik ni, bidang grafik ni. Tapi yet sekarang kita tengok grafik CGI kita jangan cakap lah, almost every Hollywood film tu boleh lah buat Marvel punya filem tu macam mana kan. Dulu terbang tak canggih, sekarang terbang dah canggih kan. Efek-efek tu semua dah canggih, dah boleh buat filem tu dah meletup-letup tu dah boleh lah. Memang macam-macam filem dah boleh buat lah kan, orang kata apa kan, dengan special effect dia. So you guys terutama yang bidang orang kata apa BITM ni, nanti you guys akan belajar. You guys dah belajar tak motion graphic, dah belajar tak you guys? Ada tak some of you guys ambil? Belum lagi sir. Ada tengah ambil ke belum ambil? Belum ambil. Ada yang dah ambil. Siapa ambil motion graphic nanti mungkin akan belajar visual effect. Okay, bahkan pakai After Effects rasanya. Okay. Itu dah yang nak bangkitkan lah warna. You guys berpeluang lah. Terutama itulah mungkin saya nak mention, terutama yang maybe berpeluang lah ambil subjek yang baru tu kan, digital media interaktif, dapatlah belajar teknik perfilman. I'm very sorry lah sebab memang tak semua dapat ambil kan. Tapi device of course tengah dibeli. Tapi bukan you guys punya turn lah. Mungkin you guys punya junior nanti dah boleh sampai maksimum tu 60 60 orang lah boleh ambil. So bolehlah belajar guna orang kata teknik kamera, teknik video dan sebagainya kan. Tapi you guys ada ambil audio video kan. So it's quite good lah. Audio video pun you guys tengah ambil sekarang ke? Belum ke? Audio video dah ambil tak? Saya lepas. Okay. So it's quite good lah. Okay. For game pula, okay, game sebenarnya dia awal sikit daripada yang bidang animation. Tapi cuma bezanya taklah, sebab selalunya kalau zaman dulu, kalau you guys perasan lah, kalau you guys saya saja pergi chase kat YouTube ke dan sebagainya kan, kalau you guys perasan bila kita main game tu, ni saya sebut pasal game lah pula, pasal game punya orang kata apa, cutscene tu grafik dia cantik kan. Ni game zaman dulu. Contoh you guys tengok game Quick ke zaman-zaman tahun 90 lebih lah, kalau you guys dapat download. Kalau you guys cari internet kadang-kadang apa classic game tu juga dapat cari lah, game-game 3D yang zaman dulu kan. So kalau kadang cutscene dia tu cantik. Final Fantasy 7 kan, zaman ni Final Fantasy 7 yang zaman dulu lah. Okay, bukan Final Fantasy yang remake ni. Siapa ada main Final Fantasy remake yang 7? Tak ada. Ada keyboard main. Ada main dengan original. Ada yang original pun ada main juga. Ada quite good. memang bagus. Classic polygon dia Okay, so kita tengok grafik dia cantik kan berbanding gameplay dia kan, of course lah. Tapi kalau zaman sekarang you guys tengok dia punya grafik masa main dengan grafik masa dia buat dia punya cutscene tu
dia guna scene yang game tu juga. Itu yang bagusnya. Mana dah memang sangat hampir tak ada beza dah sekarang. Sebab ada juga yang kat sini masih lagi sangat cantik lah. Sebab dia tak payah membazirkan masa buat satu animation yang lain. Kan dulu terpaksa buat animation yang lain. Sebab tu tengok story cantik. Tapi kalau kita buat game dia susah sebab ni in term of capability hardware. Kan you guys pun faham lah kan. In term of animation ni kita render. Render ni macam you guys setiap 30 frame tu, setiap satu saat 30 frame kan, dia macam takat gambar kan. Benda tu boleh manipulate, bukannya real implementation, bukan real simulation. Mana dia tak melibatkan calculation lah, dia render je. Dia macam pakai orang kata apa, bila you lukis pakai kertas tu, dia you angkat bagi dia gerak kan, animation. Itu je yang berlaku kan. Game so sekarang dah memang dah hardware pun dah power. So that's why in game ke tak ada game pun dia guna grafik yang sama je. So perkembangan dah menarik lah tu kan. Okay, pada tahun 2000 hingga 2010 ni zaman you guys dah ada, dah memang ni. Yalah, you guys dah lahir zaman smartphone kan. Tak tahu you guys lahir dengan ada smartphone ke tak kan. Tapi time tu smartphone pun awal-awal lagi kan. Sebab even for yang kita tahun 2010 ke atas baru dah start ada orang kata apa package internet lah dan sebagainya kan. Sebelum tu belum lagi. Even for zaman tahun 2000 hingga 2010 ni time ni saya belajar, even masa tu pun smartphone pun mostly just macam Nokia 3310 time tu. So maybe tanya parent you guys lah. So memang phone tu tak ada lah capability of macam smartphone sekarang. Memang just dial SMS je lah kan. Okay, so tak ada lagi. So in terms of graphic for the smartphone ke memang tak limited lah. Tapi dia on the way tu lah kan, 2000 hingga 2010 tu kan. Ada dah time tu konsol with high end graphic, PlayStation tak saya 2000 hingga 2010 PlayStation 3 lah 3 4 13 ke atas 3 rasanya 3 2 dan 3 rasanya. Okay, kemudian smartphone pun dah ada tapi taklah semacam sekarang. Okay, graphic card pun dah start Nvidia ATI, both ni yang dominate lah. Okay, bila sekitar tahun 2011 hingga sekarang barulah wujudnya macam-macam lagi, virtual reality device lah, AR. Dan yang terbaru Vulkan ni programming yang menggantikan lah, dia replacing kalau replacing tak boleh juga, dia orang kata apa, alternatif kepada OpenGL. Okay, dia ada dulu ni, dia punya capability dia. Okay, so itu sekadar sejarah daripada katakan CG lah. A lot of stuff lah sebenarnya, nak muatkan semua tu susah, nak explain pun tembak semua susah. Sebab banyak benda yang katakan grafik ni, orang kata apa, kalau kesimpulannya orang kata apa, moving fast tu sekitar tahun 1990 ke tahun 2000 tu lah, gerak laju kan. Dapat beza lah sekitar tahun 1990 lebih kan, game dengan tahun 2000 ke atas. So memang quite fast. Sekarang kalau for game sekarang tahun 2010 ke 2020, even for recent 2022, in term of animation dan CGI pun kita tak nampak banyak sangat beza, kecuali memang in term of dia punya quality grafik lah. Okay, dia makin lama makin lagi sangat cantik. Kadang-kadang tak dapat beza sangat pun kan. Contohlah with Nvidia with RTX tu kan, kadang-kadang tengok macam sama je beza kan, on RTX dengan off RTX kan, tapi sebenarnya ada beza dia kan. So itu je lah improvement, dia makin lama makin sikit. Sebab tu that's why dia pergi ke arah VR punya device. So kita ada elemen game baru, instead of pakai konsol gamepad, pakai keyboard, pakai mouse, pakai Oculus pula kali ni kan. Okay, ni gambar ni masa kat rumah saya ni. So first time beli Oculus, time tu sekitar tahun 2015 kot. 2015 saya beli, 15 ke 16 saya beli Oculus time tu. Antara dah awal lah, time tu belum under Facebook lagi. Still under Facebook, tak dibeli ke sini time tu. Kemudian Facebook beli kan Oculus. Beli syarikat lah, beli syarikat Oculus. And then I know kalau you guys ada Oculus, you guys kena ada account Facebook. Itulah sebab Facebook dah beli kan. Kalau tak nak you beli lah HTC pun dah quite good juga. Ataupun yang paling biasa Google Google Glass, tak ingat siapa nama Google apa tu, Google Cardboard. Okay, image formation. So dalam ini adalah image formation in term of kalau kita punya grafik ni apa yang diperlukan. Okay, so benda ni antara kan, of course lah kita perlukan orang kata apa, device lah, cameras ke, microscope ke, teleskop ke, ataupun human visual system kan. Dan bila kita nak generate image ni, okay, yang paling penting ada 3 lah kan, objek,
objek mesti ada. Kita nak form objek apa kalau tak ada objek kan? Kisahlah objek apa, benda mesti ada benda yang kita nak visualize kan. Kemudian ada viewer, okey. Viewer dia maksudnya kita nak view dia dekat mana kan. Light source. Kalau tak ada light source gelap, tak nampak lah. Light source mesti kena ada. So tiga benda ni sangat penting. Ada objek, viewer dan light source. So benda ada, kalau tak ada, macam mana kita nak perform image dekat kita punya input kan. Tak ada objek, nak view apa? Kosong lah. Gelap lah kan. Tak ada light source, gelap juga. Okay. Tak ada viewer tempat dia, nak view kat mana? Tak ada juga. So tiga ni komponen penting. So kena ingat benda penting. So kalau light ni, orang kata light ni adalah electromagnetic wave. Ini gelombang kan, sebuah gelombang ni. Okay, so gelombang yang orang kata apa, dia travel 24/7 lah, memang sepanjang masa ada. Dan of course lah diperlukan orang kata apa, medium lah. Okay. So light ni adalah part electromagnetic that cause reaction in our visual system, akan masuk kat mata. Dia ada wavelength dia, macam radio jugalah, dia ada wavelength dia, nampak ada wavelength kat sini. Kan? Ada wavelength kat sini, sekitar ni ada wavelength dia kan. So dia ada range dia. Ni in term of scientific punya lah. So dia akan generate the image tu according to the wavelength dia lah. So long wavelength is as red and short wavelength as blue. So benda dia macam pemerlukan pelangi lah juga kan. Dia ada certain range dia akan dia tak akan paparkan anything yang berkaitan lah dengan warna tu semua. So apa yang kita nampak ni adalah kita nampak di tahap wavelength yang tertentu saja. Okay. And then salah satu elemen dia dalam in term of light ni, okay, bila ni dalam dunia grafik, ray tracing ni wujud dalam dunia grafik, okay. So ray tracing ni yang bagusnya dia punya part ni adalah dia bagi nampak benda tu realistik. Okay, kalau kita short term dia, orang kata apa, kita buat satu rendering di mana dunia tu nampak lebih cantik instead of kita nampak apa very dull punya. Contoh macam replace pada reflection. Contohnya kita buat satu simulation ataupun animation ataupun dalam simulation atau animation lah kan selalunya kan. Simulation tu mungkin dalam game ke dan sebagainya. Kita lalu satu kawasan ada puddle of water, ada air, ada kan. So bila ada kawasan air tu dan berlopak air tu, okay. So lopak air tu kalau kita tak ada ray tracing, mostly dia takkan reflection dia mungkin ada reflection yang default tanpa ray tracing. So reflection default ni dia calculate biasa je lah, algorithm yang biasa. Sebab ni mostly algorithm. Ray tracing is some sort of algorithm. Ada banyak ray tracing punya algorithm. Okay. So dia papar kat situ, mungkin tak nampak pun muka kita kat puddle air tu. Just nampak mungkin sama-sama je lah kan. Tapi dengan adanya ray tracing ni, kita pun boleh nampak reflection muka kita tu macam mana. Okay. Bahkan dengan sifat air tu yang kata mungkin dia beralun sikit ke, ada property yang menyebabkan dia terbias sikit kan. So dia akan nampak kita punya muka tu nampak macam ada gerigi ataupun macam kita nampak tengok dalam air lah kan, macam mana kan. So itu yang ray tracing buat. Okay. Dia algorithm ni dia buat lebih kepada dia nak simulate, okay, dia punya light intersection tu. Dia simulatekan dekat objek tu, dekat reflect tu. Contohnya cahaya, mesti ada cahaya, of course mesti ada cahaya, okey. Cahaya dia pergi ke pelopak air, okey. Lopak air tu pergi ke mata kita lah. Ke mata kita, okey. Ataupun kat mata kita sekarang kat mana kalau kat komputer? Kat screen lah, kita tengok screen ni, mana tengok lain kan, tengok screen. So kat screen tu mata kita lah. So dia algorithm bergerak dekat lopak air tu. So lopak air tu dekat lopak air tu dekat calculate, ada kiraan vektor dia, kiraan adalah macam you guys belajar, ada kalau you guys belajar sin, cos semua dan sebagainya. Ini kita akan tengok nanti, tapi tak akan masuk di mendalam lah. Sebab mostly kita akan concentration of CGI, subject CGI ni lebih kepada you guys nak belajar coding OpenGL. Tapi benda kita tak akan ajar you guys how to calculate ray tracing. Don't worry about you guys nak kena buat calculate ray tracing. It's very advanced technique. Jangan, so benda ni takkan orang kata dimasukkan lah mana-mana. This just theoretical je, you guys kena faham dan juga explain, okay. So daripada puddle tu out of water tu, okay. So dekat air tu dia akan reflect kat mata kita, dekat monitor screen kita, untuk dia tengoklah mana reflection macam mana dia nak paparkan dekat screen tu. Situ dia ada algorithm dia. Dia kumpulkan cahaya dia berapa banyak, then dia punya intensity ke dan sebagainya. So itu yang berlaku lah. Ini contohnya lah, nampak? Okay.
Nampak dia explanation dia memang nampak segi gambar nampak macam mudah lah. So tapi but that's how it works lah. Okay. Tapi of course benda apa yang kena ada? Viewer, nampak viewer tu kita punya kat screen tu ada objek, ada light source. Itu paling penting. Okay. So tak ada macam nak apa-apa kan. So ini sangat penting. Okay. So ray tracing ni is big improvement lah dalam new games. Okay. So of course ada banyak algorithm dan sebagainya kan. Okay, ni nampak kita tengok beza lah RTX on, RTX off. Kalau you guys tengok pun tengok air tu, kat lopak air tu. Nampak dia punya cahaya-cahaya tu sini, okay, dengan sini kan. Taklah beza sangat, memang tak beza sangat. Nampak kita main game pun kita rasanya control je lah kan, tak kisahlah kat tengok. Tapi kalau you guys main game yang memang grafik yang tinggi ni, tengoklah sikit sekeliling kan. Wah, tengok. Tapi saya sebut wah kan. Tapi lambat dah sangat kan nak habiskan benda ni kan. Even saya pun kalau main game tak ada nak tengok macam ni sangat pun tak penting pun kan. Tapi nak kata dia tak penting tu orang kata apa, sebab ada orang yang memang suka macam ni. Dia suka memang tengok grafik dia sangat cantik dan sebagainya. Sebab benda dia bukan sekadar untuk game, dia gunakan untuk simulation. Dia nak buat satu, orang kata apa, nak buat contohnya nanti mungkin GTA 6 lah. GTA 6 ada RTX. Tapi kalau bila ada RTX ni tak tahulah macam mana dia punya space dia berapa kan. Kan? Sebab nak kira calculate semua kan. Sebab sekarang game pun mostly dah berpuluh gig, 100 gig pun ada kan. Okay. Okay, next one. Okay. Ni ada color. Ni color ni. Color yang paling, kalau you guys faham ada RGB tu kan, red, green, blue kan. Okay. Red, green, blue, RGB. Okay. So ini antara three color yang kita akan tengok lah. Contohnya mana satu yang kita default ada dua sebenarnya. Kita ada dua sebenarnya. Okay. Yang kita tengok adaptive color tu ni RGB tu kan. RGB, red, green, blue. Okay, red, green, blue kan. Tapi ada lagi subtractive color tapi jarang digunakan lah, ataupun this depend on the application. So adaptive color dan juga subtractive color. Okay. So orang kata apa, kalau subtractive color ni, okay, happens when you mix paint of pigment two together, okay. So itu yang dimasukkan je lah. So ada color dia beza, dia in term of dia orang kata apa, closer to the white and closer to the black. Dia nampak ni ada white, ada black. Dia macam tu, itu bezanya sebenarnya. Tapi mana satu dia gunakan tak, it depend on the default mana you guys guna. Macam dulu lah, in term of TV ada NTSC dan juga PAL kan, PAL kan, okay. So ada dua tu, okay. So contoh, untuk dalam adaptive color ni digunakan banyak kan dalam CRT CRT projection. Tapi kalau subtractive color ni digunakan untuk light material interaction, in term of printing, negative film. Sebab tu bila negative film, juga perasan dia punya tu hitam kan. Juga tangkap gambar pakai kamera Kodak yang zaman lama tu. Negative film tu is very dark lah, gelap kan. Digunakan tu dalam dunia film. So both ni ada dia punya application. Bukan kata mana satu yang nak digunakan, is depend on the application lah. Itu yang berlaku lah. Okay. So ini contoh-contoh lah campuran color dan sebagainya kan. Okay. Next one adalah kamera model lah. So kamera model untuk di mana kita nak paparkan objek dekat dalam skrin kita. Macam kalau you guys tengok perasan dia sini terbalik. Macam mata kita tengok sebenarnya dia terbalik, tapi bila kita tengok ke depan tu normal lah, sebab dia mata kita akan terbalikkan balik lah. Okay. Tapi yang masuk ke mata kita semuanya terbalik, kemudian dia akan inverse balik lah. Okay. So itu yang berlaku untuk kamera model lah. So ini ada image plane ni is our projection dekat skrin kita lah. So ni objek kita. So objek tu kalau dalam skrin kita nak, ni skrin kita depan ni, belakang tu objek kita. So kita boleh adjust. Nanti dalam OpenGL kita akan belajar macam mana nak depan, belakang, kiri, kanan kan. Itu yang berlaku. So that's our focus lah, kita belajar OpenGL sebenarnya for the CGI ni. Okay. Okay. And then global versus local lighting. So dalam dunia dalam dunia grafik. Dalam dunia grafik ni ada orang kata apa, local lighting dan juga global. Global ni lebih kepada macam world punya lighting lah. Sun lah, matahari kan. Kita buat objek 3D, sun, orang kata apa, light source of global. Local lighting ni lebih kepada orang kata apa, the object itself lah. Kadang-kadang objek tu boleh keluarkan lighting sendiri macam lampu torchlight. Okay. Contohnya matahari menyuluh sebuah torchlight yang tu ada cahaya dia keluarkan. Ataupun sebuah objek yang bila mana lampu jugalah, lampu yang boleh illuminate kan, ataupun dia pancarkan light tu, orang kata apa,
secara orang kata apa, secara sendirinya. Sebab tu some object might be translucent lah. So maksud is depend. Dan ada shadow dan sebagainya. So ataupun dia boleh reflect. So it depend. So kita kena compute both. So contoh nak kita tengok sini lah. Okay. So first kali contoh kita ada satu objek ada 4 objek ni lah. So kalau kita tak ada lighting apa, dia memang very dull lah. Very dull maksudnya just plain. Dan kalau kita give a local lighting, contoh ni objek local lighting ni memang color dia punya color dia ataupun image dia waktu tanpa cahaya. So maksudnya objek tu sendiri akan ada warna dia. Dia akan ada sedikit light dekat dia situ. Okay. Bila kita tambah global ni, baru kita ada environment punya reflection dan sebagainya. So baru nampak, sebab tu ni nampak lagi cantik ni. Global dengan local kan, local plus global ni kan nampak lagi cantik. So that's the things lah. Okay. Next one, okay. Model and architecture. So kita nak, lepas ni kita nak tengok the pipeline of architecture photographic. Okay, so macam yang kita mention tadi, kita ada object atau material, okay, viewer and juga light. Tapi sebenarnya dua ni sama lah, object material ni. Okay, material ni lebih kepada dia punya texture dia lah dan sebagainya kan. Tambahan satu lagi lah, okay. Seperti biasa yang kita mention, kalau kita in term of light ni, kita ada ray tracing, okay. Untuk kita handle dia punya light, okay, ataupun ada radiosity. Yang ni yang terbaru maksudnya alternative of ray tracing. Tapi compare to ray tracing, radiosity ni lagi sangat perlahan lah. Okay, radiosity ni memang teknik yang dah basic yang selalu digunakan. Tapi it depend on the hardware itself lah. So dia gunakan, apa beza antara dua ni, radiosity dan juga ray tracing ni? Ray tracing ni dia dekat objek punya reflection. Ni contohnya ada satu source, dia kira daripada objek ni ke kita punya viewer lah, ke mata kita. Tapi kalau radiosity ni daripada light source tu sendiri, maksudnya kalau ni saya guna image yang sama, daripada light source ni yang dia travel tu, light yang travel tu dia calculate. Maksudnya satu calculate daripada light source iaitu radiosity, satu lagi calculate daripada yang reflected objek atau area tu. Itu bezanya. Algoritma yang digunakan berbeza-beza. Okay? Kadang-kadang ada yang tunjukkan radiosity ni lagi bagus. Ada yang tunjukkan radiosity ni lagi bagus. Sebab benda ni, both of this kajian berkaitan dengan radiosity dan radiosity ni is still ongoing. Ada diorang nak hasilkan yang satu yang contohnya reflection in form of water, orang kata apa, and then cahaya matahari ke dan sebagainya. So banyaklah benda. Sebab dia nak simulate dalam grafik ni macam-macam benda. Okay? Dalam grafik ni ada pelbagai benda nak simulate kan. Okay? So instead of, so light tu tak semestinya seperti matahari, kadang ada benda yang lain. Okay. Okay. So kita akan tengok the pipeline. So benda yang pipeline grafik ni sebab lebih melibatkan lighting lah. Okay. So process object one at a time in order they are generated by the application. So we can consider only local lighting lah. So all stack can be implemented in hardware and the photography. So kita ada pipeline dia. Sini pipeline dia. Okay. Ini dah lebih kepada pipeline of graphic system lah. So kita ada orang kata apa, application, kan? Kita ada vertex program. Ni lebih kepada orang kata apa, procedure of the generation of graphic lah. Kemudian generative program, okay, clipping, okay, fragment program dan juga frame operation. So kita tengok sikit apa dia punya one by one lah, dia punya satu ni, okay. So the first one ni, contoh kita pergi ke application, kita modelkan ni lah grafik tu, okay. So bila kita modelkan grafik tu, dia akan lakukan proses geometri ni. So geometri ni kita akan tengok detail, and then kita lakukan proses rasterization. Rasterization ni lebih kepada nak bercantikkan. Anggaplah macam geometri ni satu proses yang raw, di mana kita nak campur, combine everything, macam kita nak buat satu CGI lah. Memang raw je, kita put all the lighting lah, the polygon punya the object itself kan. And then any other things lagi lah, projection semua kita set up. And then bila masuk proses rasterization ni, kita nak optimizekan dia, okay. Itu yang berlaku, then kita display kat screen lah, okay. So most in the pipeline tu sebenarnya ada lebih kepada arah vertex program or processing ni, okay. So kita tengok sini ada lebih kepada definition lah. Saya suka tengok ke sini okay. Ni paling penting. Okay. Di mana kita ada satu vertices, okay. Kita guna aplikasi tu untuk kita draw the object lah. Kita draw object, of course lah dia
Program akan baca sikit-sikit. Walaupun kita lukis, kita nampak kita lukis pakai mouse kita tu buat satu objek di orang kata apa di application tu kan. Contohnya pakai Maya ke pakai tak kisah pakai OpenAI dan sebagainya. So dia akan baca vertex, kemudian dia akan baca apa yang kita tulis. Kita buat coding kita ni, kita buat coding, dia coding kita daripada vertex tu dia akan buat line tu dia akan buat geometri yang kita nak. Kemudian dia akan dah jadi line tu cantik. Dia nak keluarkan dekat skrin, sebab tu rasterization ni penting. Sebabnya kita buat polygon tu memang boleh buat kat polygon kita punya application kita, kita buat grafik kita kan. Tapi nak keluar kat skrin tu, nak bagi pixel dia nampak cantik, dia akan lalu proses rasterization. Rasterization ni kemudian kita ada fragment shadow ni, bila kita nak combine with the texture lah. Kat mana texture kita nak embed dengan objek tu. Kemudian kita lakukan proses blending bagi nampak dia lagi nampak cantik lah, supaya dia tak adalah nampak dia macam pixelated sangat, nampak macam bentuk kotak-kotak. Okey. Itu yang berlaku. Ini berlaku dekat dalam mostly graphic library akan handle benda ni lah. Tapi ini prosesnya untuk kita belajar lah macam mana how it works lah. Okey. And then projection. So projection ni adalah proses yang kita nak ambil objek yang kita buat tadi untuk kita paparkan kat skrin kita. So ada banyak sebenarnya projection dia kat sini. Ada perspective projection, ada parallel projection dan sebagainya. Okay, so contoh kita nak contoh projection kita sini. Okay, ni contoh projection. Okay, kita tengok satu model 3D, kita paparkan kat situ. Nanti kita akan belajar benda ni semua ni mostly ini introduction je. Nanti semua part dalam ni akan ada dalam the few next chapter yang lain. In term of lighting pun akan ada, in term of projection of the objek pun ada banyak lagi. Okay, ada orang kata apa, ada first perspective, second perspective, third perspective dan sebagainya kan. Ada parallel, ada oblique dan sebagainya. Tengok nanti kita akan tengok ada multiple of projection yang ada. Okay, so itu adalah one of the pipeline yang kita kena tentukan. So dalam OpenAI ada, kita dah buat objek tu. Ni OpenAI punya coding anggap kita buat satu OpenAI punya software pula program nak paparkan 3D car lah. Kita nak buat 3D car kan. Kita buatlah pakai vertex kan, pakai command-command dalam OpenAI, buat dapat bentuk kereta kan. Macam mana buat bentuk kereta nantilah kita tengok dalam lab, ada sesi lab ada kan. Okay. And then kita nak view dia macam mana. Kena setkan view dia. Dalam OpenAI ada command dia, setkan nak view dia macam mana, nak sudut dia macam mana, nak ni macam mana, kita kena paparkan kat mana kan. Okay. So di situ kita akan tengok lah part tu. Okay. And then kita masuk ke yang ni antara proses yang berlaku lagi adalah kita nak combine lah vertices tadi, line segment, polygon, curve and surfaces ni kan. So benda-benda ni sebenarnya ada dalam command-command dalam OpenAI tu kita akan gunakan. Kita nak combine sebab macam saya cakap tadi, kita nak buat satu objek kereta, macam nak kita nak ambil titik tu combine kan. Okay, macam mana nak kita declare kan, perlu declare variable ke kan. So benda ni kita akan tengok nanti dalam sesi lab lah, sebab sebab tu masuk chapter 2 ni lebih kepada programming part lah. Kita akan tengok dia ada banyak GL quads, GL triangle, GL polygon dan sebagainya. Kita declare titik koordinat, titik tu koordinat lah. Contohnya GL vertex 3D 3F. So GL vertex, GL vertex. Tulis susah je pakai mouse kan, GL vertex 3F. Okay, so nanti ni ada koordinat X, Y, Z. Titik, satu titik. Kemudian titik yang kedua, titik yang ketiga. Okay, so ada 3 titik. 3 titik ni kita buat satu arahan, atasnya ada satu arahan untuk kita bagi soal kita bagi tahu kat komputer, tolong gabungkan ni jadi satu segitiga. Tapi kalau kita buat GL quad, nak jadikan 4 segi, kita kena ada satu titik. Kalau tidak, nanti dia tak akan gabungkan. Dia blur lah, dia jadi macam mungkin ada uji logic error, dia tak keluar. Tak keluar pun, tapi salah command. So kita tengok balik. Okay. Okay. Clipping ni penting juga, dalam OpenGL pun ada. Di mana objek tu kalau terlalu besar, kemudian view kita tu tak masuk dalam angle kita kan. So itu pun perlu pandang penting. So clipping ni kita kena setkan dalam kita punya coding. So semua yang saya explain semua ni sampai slide 64 sikit lagi, sampai 25. Okay, adalah kita nak setkan kita punya dunia 3D kita tu. Kan, kalau kamu you guys guna macam
Maya ke, gunakan pernah guna Unity ke, Unreal ke, kamu ambil je apa polygon tu letak je kan, drag kan. Tapi sebenarnya apa yang you guys dah buat itu benda yang orang kata apa dah siap application-nya. Okay. Tapi yang untuk CGI ni kita nak experience macam mana orang tu dia buat application, mana kita buat application tu lah. Cuma kita tak buat application, kita just simulate je, dalam simulate je, kita tak buat application pun, kita simulate macam mana orang tu buat. Macam mana semudah kita ambil cube, pakai Maya tu letak pump jadi dekat screen. Tapi sebenarnya di belakang tabir dia dah pemudahkan pelbagai benda. Dalam OpenGL ni juga akan tengok macam mana benda tu dibuat secara raw lah, pakai coding je dapat benda kan. Okay, nak tambah texture. So betapa susahnya zaman dulu nak buat game tanpa menggunakan game engine. Okay, terpaksa coding semua tu, coding. Tapi game engine pun ada coding juga, dia pakai Unity yang dia ada juga coding, tapi dia pakai snippet je, tak perlu pakai yang kata apa the whole things lah nak declare, just click properties bla bla bla, buat game kan senang je, sangat senang buat game sekarang. Okay, tapi nak buat the game engine itself tu sebenarnya inilah pentingnya. Okay, tak kisahlah game engine ke application grafik ke, so itu this why dia penting lah benda ni. Okay, rasterization ni lebih kepada kita nak display. Ni part nak siap ni, kita nak display kat screen kita. Okay, nak display kita. So kita akan setkan dia punya display kita. Mostly dalam ni command ni memang dah ada dalam OpenGL. Kita just panggil je untuk kita, orang kata apa, setkan dia punya properties je. Itu je. Okay, along together with the fragment processing dah. Okay, so benda-benda dua ni, benda utama ni iaitu rasterization and juga fragment processing ni semua dah di-handle oleh orang kata apa, OpenGL. Okay, so dia akan baca dan juga akan compile lah, so memudahkan tugas lah. So kita tak perlu nak buat something yang very raw lah, maknanya kita tak coding semuanya. OpenGL dah make it like yang kata apa, graphic library yang dah optimize kan, dah tolong by one single command, satu line je dia dah buat semuanya. Okay, itu yang berlaku. Melainkan juga memang sangat advance, juga nak process the pixel dan juga fragment of the geometry tu sendiri lah. Okay, so this is for your theoretical aspect je lah. Okay, so and then dia pergi ke programmer. Okay, so programmer interface. So programmer interface ni kita yang program ni lah. So programmer sees the graphic system to a software interface. The application programmer interface lah. So graphic library ni OpenGL kita lah, OpenGL. Okay, sini pakai contoh Visual Studio. So benda ni interchange sebab you guys ni akan berkomunikasi dengan graphic library. You salah panggil graphic library, dia akan keluar lah. Kalau dia panggil betul pun, tapi kalau in term of hardware tak support, tak ni, so dia memang akan keluar error dan sebagainya. So memang tiga ni lepas tu bertimbal balik hardware ni kita punya grafik lah. Kalau tak ada graphic card dia tak akan keluarkan ke ataupun dan sebagainya. So memang ini yang berlaku lah. Yalah, keyboard ni dia bagi nak gunakan application tu, gunakan keyboard, kita type semua. Di sini dia patah balik, So memang semua proses ni, the whole process ni is something yang memang very continuity stuff lah. Okay, so the API content so dalam kita ni OpenGL tu, of course kita kena ada 4 area ni, object, viewer, light sources and material. So light sources pun kita sebenarnya dalam OpenGL memang ada default light dia, so no need to worry. Kalau kita specify yang custom ni pun ada. So kalau juga nanti kita akan tengok dalam coding OpenGL ni, sebab mostly saja ni pentingkan dekat lab tu. Okay, so itu ni. Okay, next one. You guys ni masih ada ke ke dah tertidur dah? Kalau tidur tu tak apa, teruskan tidur. Ada yang tertidur dah? Dah senyap kan? Ada lagi. Ada lagi ya? Ada. Aku tak nampak muka korang ke apa. Itulah, harap korang tak tidur. Tapi kalau tidur pun tak apa juga kan? Tak kisah pun. Okay, so most API ni macam orang kata apa, yang graphic library ataupun dengan set dengan Visual Studio lah. Maksudnya kita combinekan Visual Studio with OpenGL tu. Of course support semua everything lah. So points, like segment, polygon, some curves and surfaces. Sebab bukan kita ada OpenGL saja, kita ada DirectX, kita ada macam tadi ada apa yang programmable interface apa Pix punya tu kan, dan juga ada few ada lagi graphic library yang ada. Bahkan kalau ada physics library kan, sebab yang bagusnya kalau macam orang kata apa, yang game engine ataupun Maya semua ni, diorang semua combine of various multiple graphic library. Dia kan saja ada dalam OpenGL.
Bahkan dia ada dua-dua, OpenGL, DirectX, semua everything lah, dia put all in there. You guys tak tahu pun bab ni kan. Tapi for the sake of learning kan, you guys learn ni nak belajar kan, ada grafik ni macam mana kan. Semuanya asal dia titik point. Ni bahkan point ni ada dia orang gelarkan sebenarnya vertex atau vertices lah, sebab banyak kan vertices. Vertices plural of vertex lah. Vertex kan. Kalau line pula, line ni dia orang gunakan sebagai edge. Okey. Banyak nama term-term dia kan. Polygon ke ataupun objects. Sama juga lah nama, kadang-kadang dia both ni interchange lah seperti ni. Okay. All are defined through location in space. Okay. So in space. Okay. Vertices ni pun vertices ni. Okay. On in space lah. So benda ni semuanya ni dah ada. Ni salah ni vertices ni in space lah. Tak ada. Ni silap ni. Okay. Okay, next one. Okay. Ini okay. Ini sebab topik ni lebih kepada introduction nak masuk ke OpenGL. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan tengok coding-coding ni. Kita akan start. Ni cakap ni GL Vertex 3F ni. GL Begin, GL Polygon. Okay. Kalau you guys type kan, you guys type GL_Polygon ni, dia salah satu daripada multiple command yang ada. You type kat Google ada macam-macam. So bila buat macam ni dia akan draw lah polygon. Bila sebut GL Polygon ni dia akan cantum mana-mana titik yang ada dalam ni. Kalau you guys dekat yang keempat ada, dia akan cantum lagi. Okay. Ni location X, Y, Z. Sebab ada 3. Kalau 2F mungkin 2 saja. Tapi for the sake of easy punya stuff, orang kata apa, make your job easier lah, kita start 3F je. Risau Z ni kita kosong-kosong tak apa kan, kita jadikan dia semuanya 3D. Walaupun dia mungkin you guys nak lukis 2D kan, buatlah Z semua kosong. Sebab better nanti in future you guys nak modify, you guys nak, contoh you guys kena buat convert, you guys punya kata task pertama buat 2D car, kemudian convert ke 3D car. Macam nak convert 3D car tu pula, nak kena 3D car kena pakai kamera, nak tengok rotate you guys punya kereta tu ada kan. Tapi kali ni tak suruh buat kereta, mungkin benda lain lah kan. Okay. And then ada yang kalau ada dalam OpenGL ni dia support GPU punya acceleration juga. Okay, tapi mostly kita kena declare by factor. Okay. Yang ni mungkin saya tak sentuh sangat. So tapi just bagi for definition ni, sebab untuk buat GPU ni dia lain sikit. Kita gunakan GPU untuk simulate. Kalau macam ni kita gunakan, sebenarnya even yang kita punya graphic card pun dia akan automatic tolong calculate, tak perlu kita nak define by ni by GPU. GPU ni dia memang spesifik, kita nak suruh GPU je yang buat, tak nak kita punya CPU processor. Sebab kadang GPU tu kita ada sampai berapa banyak dia punya orang kata apa thread dia kan. So maksudnya dia ada banyak, dia macam parallel lah, macam highway lah, dia ada sampai banyak laluan kan. You guys boleh bagi graphic card kita yang tolong buatkan semua kan. Okay. Kemudian camera specification so ada dalam kita punya ini in terms of dalam, kita tengok ni semua dalam OpenGL punya command dia. Okay. So dia ada 6 degree of freedom. Okay. Lain ni tak ada lah. So ni mostly dia spec dia, tentu dia akan checkkan, ni tak ada lens lah. Okay. And then light. Okay. Dia ada point source, distribute sources, spotlights. Okay. Ni enforces color property. So ada banyak stuff kita boleh tengok dalam OpenGL nanti lah. Ni semua ni sudah pengenalan je. Okay. So ni topik lighting lah. Topik lighting ni topik yang ke-6 lah nanti. Lambat sikit lah. So this is OpenGL. Okay. So kita akan continue to chapter 2 soon lah. Okay. So itu saja untuk introduction pada kali ini, sejam 8 minit. So saya pun dah cepatkanlah juga sebab mostly topik ni cover lebih kepada nak bagi you head start for the OpenGL lah. Okay. Paling the core one yang paling utama sebenarnya adalah dekat nanti chapter 2 tu. Chapter 2 tu kita akan pergi ke arah kita punya programming, learn the command yang ada, kita akan learn step by step kan, untuk kita orang kata apa, kita akan belajar walaupun dia mungkin sebab rasanya topik yang berkaitan dengan programming kat tahun 2 ni je kot you guys kat OpenGL. Tak tahu tahun 3 nanti you guys akan akan masuk ke tak, tapi nanti you guys tak saya ada dekat mungkin ada VR application, tapi VR application tu you guys guna Unity rasanya, sebab you guys akan ada subjek virtual reality tapi tahun 3 so lambat lagi nak guna Oculus tu, jangan risau. Cuma problem dia hari tu ada Dr. Uka mention ada few komputer tak support, so yang kita tengok tu tak support, dia macam ada something like
ada hardware kena setting. Sebab in term of Oculus ni ataupun VR punya headset ni, kalau salah setting sikit dia akan tak boleh nak gunakan for VR punya tu. Okay. Tapi saya nak cuba selectkan mod satu lah. Kalau tidak lab pakai OpenEL, kita boleh guna Oculus, kita boleh tengok kita punya model tu dalam alam ni kan. Tapi tengok, saya akan cuba tengok lah. Tapi nak test semua orang pakai Oculus tu, kita unit kita sikit, ada 10 je. Penambahan akan dibuat, tapi dalam tu tinggal 7 kan, sebab masih ada dah ambil. So kita dan kebetulan kita kat Mama VR kan, so kita boleh cuba tengok one by one lah. Dan cuma make sure you guys bawa lah nantilah bawa lah apa wipes ke sebagainya, sebab takutnya bertukar kepala kan, nanti berpeluh semua kan. So kena pastikan tu lah. Nak tengok juga tu, sebab benda yang di share kan, so kena hati-hati lah. Okay, so itulah setakat for OpenEL sekat ni. Yang set yang 75 ni pun nak buang, tak ada apa-apa ni, dia just ni tak ada, so tak ada ni. So okay, kita dah habis sampai sini. Nanti make sure you guys untuk petang ni, okay, so you guys just concentrate on the task yang sebagi tu, buat secara berperingkat lah, tak perlu buat semua, tak apa. Minggu depan baru kita akan start the first lab and juga belajar command pada paginya. So it's quite good lah. Maknanya paginya kita akan buat, kita akan baca few command. Petangnya tu kita akan make it orang kata apa, coding punya ni lah, program kita punya coding. Sebab topik ni lebih kepada kita technical, so you guys mesti coding banyak. So in term of theoretical lepas ni taklah banyak sangat, mesti in term of programming part lah. Okay, ni kita end the slideshow. Okay, discard. Okay. Okay, so alhamdulillah lah, umur dalam 59 you guys semua hadir pada hari ni. Ada yang ada secara online, ada yang secara orang kata apa, online kemudian. Okay. Okay, so ada tak anything you guys nak tanya ke, nak berbicara ke, tak kisah. Okay, boleh je datang. Petang ni mungkin tak tahu, petang ni you guys ada lab tak dengan Sir Aziz kan. Kalau ada you guys ada dengan Sir Aziz, cuba sikit pun datang lah. Okay, untuk saya tak ada petang ni. Okay, you guys boleh keep on with the ni lah, lab Sir Aziz tu. Ada tak apa sebarang soalan ke, ataupun kata soalan pun, mungkin dari segi komputer you guys dah boleh start setting ke? Boleh. Kalau you guys nak setting komputer, ikut je benda yang YouTube tu, you guys boleh start install the Visual Studio tu, Visual Studio Community tu. Rasa sama rasanya, Visual Studio Community. Sekarang dah version 2022, bagus. You guys download version berapa ni? 2022? 19. 2019. 2019, okay. Okay, 2019 tu bagus lah juga. Sebab you guys boleh, ni ada yang terbaru ni. Nanti saya kena buat YouTube tu yang terbaru lah dengan 2022. Sebab dah lama kan. Tapi tak ada masalah pun, sebab kita bukan nak guna Samsung like macam sampai apa, peringkat yang serius, very serius kan. Bahkan Visual Studio ni semua dia dah tak silap saja, tak pasti. Saya rasa dia macam dia dah combine with a lot of stuff juga ni. Dengan kalau you guys tengok sini, pelbagai dia dah boleh set dengan Unity, .NET ni semua dah boleh. You can develop application. So banyak dia dah combine all in one together dah. So banyak lah Visual Studio ni, bahkan you guys semua ada account yang boleh ni. And then itulah, you make sure you setting dia punya OpenEL tu lah. And then kita akan tengok dalam lab tu, make sure you guys boleh successfully run ni. Kalau you guys nak start dulu pun tak kisah, sebab dalam tak kisah, tak pasti dalam tu ada contoh ke tak. You guys boleh try contoh, tengok contoh mana-mana contoh yang ada lah. Tapi kita nak pastikan semua dapat buat dengan betul. Masa sesi lab tu saya akan pastikan lah, you guys boleh bring your own laptop ataupun juga nak gunakan cloud system. Ya, you guys kalau ada cloud, tak perlu bawa laptop kan, tak perlu laptop. You guys boleh buat dekat PC, kemudian tapi itulah kena setting kat PC mak-mak dulu kan. And then setting kat PC is better that way lah. And then you guys boleh remotely, dah siap tu you guys boleh save, upload ke you guys punya cloud kan, Dropbox ke ataupun OneDrive ke kan. Dia ada, mungkin ada
Masa ada link ni, Visual Studio ni ada link dengan OneDrive kan, ataupun juga ada your own Dropbox. Okay. So nak stop recording sini, nanti apa-apa hal kita dah boleh tak lah, lama sangat juga nak tengok record